Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memilih kita untuk kita menjadi ahli Ramadan. Cuma apabila pilihan Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba-Nya masuk di dalam bulan yang mulia, apa tugas hamba-Nya adalah mengingati ataupun mengambil penting tentang mulia tempat itu. Ana akan berkongsi satu hadis Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sunan Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, daripada hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Li shaimi farhatun idza aftara wa farhatun idza laqiya rabbah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tengok hadis Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW menjelaskan setiap amalan, maksudnya madmun, makna yang zahir daripada hadis Nabi SAW, setiap amalan seorang hamba itu ada balasannya. Tetapi di dalam hadis ni Nabi SAW ingin menjelaskan bahawasanya kullu amal ibni adam lahu, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran sesuai dengan amalan, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Ana akan bagi contoh yang zahir, yang mana bila kita kata setiap amalan ada ganjarannya. Okey. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW yang mana apabila seseorang habis daripada setiap solatnya, duduk solat fajar, maka dia duduk sehinggalah terbit matahari, tidak bergerak di dalam keadaannya yang maksudnya keadaan dia selepas solat berzikir kepada Allah SWT. Nabi SAW sebut di dalam hadis, maka dia akan dapat pahala seakan-akan menunaikan haji dan umrah tamah. Ini contoh yang agak ringkas, maksudnya yang kita nak bandingkan di antara amalan yang ada ganjaran dan amalan yang tidak ada ganjaran. Allah SWT, kalau kita nak tengok hikmah daripada ganjaran ni, sebenarnya Allah SWT tidak berhajat kepada amalan hamba, tapi ganjaran ni sebagai dorongan untuk seorang hamba dekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Kecuali puasa, Nabi SAW, illa siyam fa innahu li, hadis kursi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Bila kita tengok seorang sultan, dia nak memberi ganjaran kepada rakyatnya, akan bagi dengan kadar sultan, betul. Tapi bila kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak memberi ganjaran kepada hamba-Nya layak dengan kadar seorang Tuhan. Jadi di sini hadis Nabi SAW, Nabi menegur, yang mana di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut khamsun yufattirna shaim. Nabi SAW menegur bahawasanya 5 perkara yang mengurangkan pahala seorang yang berpuasa. Seperti yang makruf disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang pertama al-kadhib, menipu, wal ghibah, dan mengumpat, wan namimah, dan mengadu domba, wal yaminul kadhib, dan tipu dan sumpah dusta, wan nadhar bi syahwah, dan memandang dengan pandangan yang bersyahwat. 5 perkara yang Nabi SAW, kita tengok zahirnya ini adalah perkara-perkara yang batin. Nabi SAW menekankan kita untuk kita menjaga perkara-perkara yang batin, supaya apa? Supaya amalan ni, kalau kita tengok illa siyam fa innahu li, puasa ni kita tak nampak kesannya secara zahir. Sebab apa? Solat kita nampak, kita dirikan solat, kita rukuk, kita sujud. Tetapi puasa seorang apabila dia menahan makan, minum, tidak ada orang yang tahu. Jadi Nabi bagi tekan, Nabi SAW tekan. Sebab apa? Sebab dia amal batin. Jadi
penjagaan amal batin ni perlukan kepada penjagaan yang terapi. Jadi sebab apa? Sebab illa som fa innahu li. Puasa ini amalan dia adalah amalan qalbi. Jadi bila amalan qalbi boleh masuk riak kan. Aku puasa, orang lain tak puasa. Berbeza dengan solat. Solat semua orang pun solat kan. Orang solat jadi solat. Jadi kat sini kita di dalam bulan yang mulia kan, dengan di dalam bulan yang mulia. Jadi kita tahu amalan yang kita buat ni sangat mulia. Ganjaran yang akan kita dapat daripada Tuhan yang maha mulia. Jadi kita jagalah amalan kita sebaik-baik mungkin. Ini peringatan-peringatan yang Nabi SAW seperti hadis yang tadi, Nabi bagi peringatan secara untuk kita penjagaan yang batin. Tapi penjagaan yang zahir itu kita sendiri maklumlah, maksiat-maksiat yang zahir. Jadi apabila kita menjaga kita punya anggota daripada maksiat yang zahir dan batin, insya-Allah akan jadi sempurna dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa afu minkum.